Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu subhanahu wa nastahdihi wa nashkuruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه ولا مثيل له ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له ولا أعضاء ولا هيئة ولا صورة ولا شكل ولا جهة ولا مكان له كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان فلا تضربوا لله الأمثال ولله المثل الأعلى وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تقضي بها حاجاتنا وتفرج بها كرباتنا وتكفينا بها شر أعدائنا وسلم عليه وعلى آله سلاما كثيرا وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين صدق الله العلي العظيم وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخرا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah, pertama sekali bersama-sama kita mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah kerana pada malam yang berbahagia ini di atas nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan nikmat masa lapang yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita tuan-tuan. Alhamdulillah kita menjadi di kalangan hamba-hambanya yang dipermudahkan urusan untuk sama-sama kita berkumpul dan berhimpun di tempat yang penuh barakah ini tuan-tuan. Mudah-mudahan perhimpunan kita pada malam ini mendapat rahmat dan berkat daripada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita ikhlaskan niat kerana Allah Subhanahu wa taala dan mari sama-sama kita berniat i'tikaf agar kita mendapat ganjaran yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mafhum daripada ayat tersebut, dan tidaklah kami utuskan engkau wahai Muhammad melainkan sebagai pembawa rahmat kepada seluruh alam ini. Maka difahami daripada ayat tersebut tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala telah mengutuskan para anbiya-Nya. Bermula daripada nabi yang terawal yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia itu Nabi Adam alaihi salam. Sehinggalah nabi yang terakhir diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kesemua para anbiya tersebut tuan-tuan
diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa agama yang satu. Semua para anbiya menyeru manusia kepada agama Islam. Sama ada Nabi Isa alaihi salam ataupun Nabi Musa alaihi salam, Ibrahim alaihi salam, kesemuanya menyeru manusia kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menyeru manusia kepada Islam. Kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-anbiya ikhwatun li'allat, dinuhum wahid wa ummahatuhum syatta. Golongan para anbiya, mereka ini laksana saudara yang sebapa dan berlainan ibu. Ikhwatun li'allat. Ikhwatun li'allat ni maksudnya tuan-tuan dalam bahasa Melayu, saudara yang satu bapa tetapi berlainan ibu. Dinuhum wahid, kata Rasulullah, agama mereka wahid. Agama di sini maksudnya akidah, pegangan mereka. Pegangan mereka satu. Wa ummahatuhum syatta. Adapun ibu-ibu mereka, iaitu maksud ibu-ibu di sini adalah syariat itu. Syariat mereka itu berbeza-beza. Maka seluruh para anbiya agamanya agama Islam. Pengikut Nabi Isa alaihissalam dinamakan Muslim. Pengikut Nabi Musa alaihissalam dinamakan Muslim. Pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam namanya Muslim. Bahkan kesemua para anbiya itu membawa agama Islam dan umat mereka itu dinamakan sebagai Muslim. Kesemua para anbiya menyeru manusia kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh para anbiya bermula daripada Nabi Adam alaihissalam sehinggalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyeru manusia kepada meyakini bahawasanya la khaliqa illallah, tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan perkara-perkara yang besar seumpama gunung. Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan perkara-perkara yang kecil seumpama semut dan habuk. Allah Subhanahu wa taala menciptakan sebesar-besar makhluk iaitu Arsyur Rahman, arasy Allah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang terbanyak iaitu malaikat. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat kepada arasy. Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat kepada malaikat, dan Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat kepada seluruh makhluk yang diciptakannya tersebut, tuan-tuan. Seluruh para anbiya menyuruh manusia supaya meyakini bahawasanya Allah Subhanahu wa taala pencipta bagi jasad kita, dan Allah Subhanahu wa taala juga yang menciptakan segala amal yang kita lakukan. Tidak kira sama ada amal tersebut adalah amal kebaikan ataupun amal tersebut adalah amal kejahatan. Tak kira sama ada ia satu keimanan ataupun satu kekufuran. Kesemua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa khalaqa kulla syai', dan dialah yang telah menciptakan segala sesuatu. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, seluruh para anbiya menyuruh manusia kepada meyakini bahawasanya Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta bagi segala jisim, seluruh makhluknya. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluknya tersebut. Allah Subhanahu wa taala menciptakan jisim-jisim yang besar. Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan jisim-jisim yang kecil. Allah Subhanahu wa taala menciptakan jisim-jisim yang kasar seumpama pokok manusia, kayu dan sebagainya. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan jisim-jisim yang kasar. Dan Allah Subhanahu wa taala juga yang menciptakan jisim-jisim yang halus seumpama udara, seumpama cahaya, malaikat dan roh. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan jisim-jisim yang halus. Allah Subhanahu wa taala pencipta bagi segala sesuatu. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluk-makhluk ciptaannya tersebut. Maka oleh sebab itulah tuan-tuan, tidak boleh kita mengatakan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala itu duduk di atas arasy. Tidak boleh kita mengatakan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala berada di langit. Tidak boleh kita mengatakan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala berada di mana-mana, kerana bertempat itu sifat makhluk. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-11, tuan-tuan.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Mafhum daripada ayat tersebut, tidak ada satu pun yang sepertinya, dan dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala secara jelas dalam ayat tersebut mengatakan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala tak sama dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, yang mana manusia itu memiliki anggota-anggota yang besar dan anggota yang kecil. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak ada baginya sebarang anggota yang besar maupun anggota yang kecil. Sebab itulah tidak dikatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki muka, tangan, jari, betis, kaki dan sebagainya. Kerana kesemua anggota-anggota tersebut tak kira sama ada anggota yang kecil, yang besar maupun kecil, ia adalah sifat makhluk. Allah Subhanahu wa taala tak sama dengan makhluk. Maka kalau begitu Allah Subhanahu wa taala tidak ada baginya sebarang anggota yang besar maupun anggota yang kecil. Allah Subhanahu wa taala tidak diliputi oleh sebarang arah yang enam. Tidak dikatakan Allah Subhanahu wa taala itu di kanan kita ataupun di kiri kita. Tidak dikatakan Allah Subhanahu wa taala itu di atas kita maupun di bawah kita. Tak dikatakan Allah Subhanahu wa taala itu di depan kita maupun di belakang kita, tuan-tuan. Kerana yang hanya diliputi oleh arah yang enam adalah makhluk. Adapun Allah Subhanahu wa taala tak sama dengan makhluk, maka kalau begitu Allah Subhanahu wa taala tidak diliputi oleh sebarang arah yang enam. Kemudian tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala bertempat itu sifat makhluk. Kita bertempat. Tuan-tuan sekarang berada di tempat masing-masing, di atas kapet, memenuhi satu kadar daripada ruang kosong. Itu yang dikatakan bertempat. Saya bertempat di atas kursi, kita semua bertempat di dalam masjid. Maka bertempat itu sifat makhluk. Adapun Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang menciptakan kita semua, tuan-tuan, mawjudun bila makan. Allah Subhanahu wa taala ada tanpa bertempat. Allah Subhanahu wa taala tidak berada di satu tempat dan tidak berada di mana-mana tempat. Seluruh para anbiya itu akidahnya, tuan-tuan. Meyakini bahawasanya Allah Subhanahu wa taala tak sama dengan makhluknya walau dalam apa jua sudut sekalipun. Seperti mana yang telah dinyatakan oleh Al-Imam Abu Ja'far As-Sadiq Al-Imam Abu Ja'far Tahawi rahimahullah, dan kitabnya Aqidatut Tahawiyah, kata beliau, Ta'ala ya'nillah 'anil hududi wal ghayati wal arkani wal a'dha'i wal adawat la tahwihi al-jihatu sittu kasailil mubtada'an. Maha suci Allah daripada memiliki ukuran dan saiz, batas-batas akhir, sisi-sisi, anggota-anggota yang besar maupun anggota-anggota yang kecil. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak diliputi oleh sebarang arah yang enam. Seperti mana arah itu meliputi seluruh makhluknya. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, keyakinan seluruh para anbiya adalah meyakini bahawasanya Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluknya walau dalam apa-apa jua sudut sekalipun. Ini merupakan akidah seluruh para anbiya, dan ini juga merupakan akidah seluruh para malaikat, seluruh para awliya, dan seluruh ulama yang hak, yaitu ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan rasul yang diutuskan yang terakhir di atas muka bumi ini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa khutima biyan nabiyyun," dan ditutup denganku seluruh para anbiya. Maknanya tidak ada lagi nabi yang akan diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah mana kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan satu nikmat yang besar, satu nikmat yang agung yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, tuan-tuan. Nikmatun azimatun, nikmat yang sangat-sangat besar. Karena baginda sallallahu alaihi wasallam datang kepada kita, mengajarkan kepada kita cara untuk kita menunaikan salat, cara untuk kita berpuasa, cara untuk kita menunaikan zakat, cara untuk kita menunaikan umrah dan haji.
Nabi SAW mengajarkan kepada kita jalan untuk ke syurga. Dan Nabi SAW juga menerangkan kepada kita perkara-perkara yang harus dijauhi, yang wajib kita jauhi. Yang mana perkara-perkara tersebut kalau ia dilakukan, maka akan menyebabkan seorang itu dihumbankan ke dalam neraka, wal iyyazubillah min dzalik. Nabiyuna sallallahu alaihi wasallam aktsaru barakatan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan makhluk yang paling banyak keberkatannya. Golongan para sahabat mengetahuinya, tuan-tuan. Golongan para sahabat mengetahui bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi yang begitu banyak keberkatannya. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala. Golongan para sahabat tatkala melihat baginda sallallahu alaihi wasallam mencukur rambut baginda, maka mereka akan berlari. Mereka akan berebut-rebut untuk mendapatkan rambut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dinyatakan oleh para ulama, tatkala baginda sallallahu alaihi wasallam mencukur rambut baginda, maka tidak ada walau sehelai rambut pun yang jatuh di atas bumi. Kesemuanya jatuh di atas tapak-tapak tangan golongan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Bahkan diriwayatkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala dicukur rambut baginda mengambil sebahagian daripada rambut baginda tersebut, diberikan kepada sahabat agar rambut itu ditauzi' atau agar rambut itu dibahagi-bahagikan ataupun diagih-agihkan di kalangan para sahabat. Bagus, sudah tentu tuan-tuan, rambut itu bukan untuk dimakan. Tak ada orang makan rambut. Maka tujuan Rasulullah SAW menyuruh sahabat memberikan rambut baginda yang mulia tersebut kepada sahabat, dan diperintahkan agar diagih-agihkan kepada para sahabat yang lain, kepada manusia-manusia yang lain. Tujuannya supaya para sahabat tersebut dapat mengambil berkat daripada rambut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dalam Siratul Nabawiyah, dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dapat lihat bagaimana Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu anha, anak perempuan kepada Abi Bakar radhiyallahu anhu, satu ketika pernah mengambil jubah Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau rendamkan jubah Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam air. Kemudian air rendaman jubah Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut diberikan minum kepada mereka-mereka yang sakit sebagai penawar, dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan keberkatan air rendaman jubah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka diberikan kesembuhan terhadap mereka yang minum air tersebut, tuan-tuan. Begitulah golongan para sahabat, kulluhum yatabarrakuna bi atharin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Seluruh seluruh para sahabat, mereka mengambil berkat dengan athar, dengan tinggalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian di kalangan sahabat, mereka mengambil berkat daripada peluh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tatkala baginda sallallahu alaihi wasallam mendapati bahawa ada di kalangan sahabat yang memasukkan peluh Rasulullah ke dalam botol kecil, baginda tak pernah melarangnya, tuan-tuan. Sebab apa? Kerana baginda mengetahui bahawasanya i'tiqad golongan para sahabat adalah i'tiqad yang sahih, i'tiqad yang benar. Walaupun golongan para sahabat mengambil peluh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tujuannya adalah untuk mengambil berkat daripada peluh tersebut, mereka tidak pernah sekali-kali meyakini bahawasanya peluh tersebut yang menciptakan manfaat. Tidak. Bahkan yang menciptakan manfaat adalah Allah Subhanahu wa taala, dan yang menolak mudarat juga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manfaat pada makhluk, dan Allah Subhanahu wa taala juga yang menolak mudarat daripada makhluk, tuan-tuan. Maka tidak ada masalah kalau kita nak mengambil berkat daripada atharun Nabi, tinggalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, kita pada sekarang ini kita berada di bulan Rabiul Awal, bulan yang penuh kemuliaan,
bulan di mana berlaku satu peristiwa yang sangat besar bagi kita selaku umat Islam, iaitulah hari kelahiran baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di mana baginda dilahirkan pada 12 Rabiul Awal, tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, yang mana pada hari tersebut adalah hari yang sangat-sangat istimewa, lahirnya seorang nabi yang merupakan penghulu bagi sekalian manusia pada hari kiamat kelak. Tatkala baginda sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, mengapa Rasul sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Isnin? Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Dzakal yaum wulidtu fih." Hari tersebut adalah hari di mana aku dilahirkan. Maka kata para ulama, hadzal hadis isyaratun ila ta'zimi syahri alladhi wulida fihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini terkandung di dalamnya isyarat keharusan kita mentakzimkan, keharusan kita membesarkan bulan kelahiran baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kata para ulama, tindakan Rasul sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Isnin, itu adalah satu isyarat kepada umat manusia, kepada umat Islam, bahwasanya harus kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, harus kita melakukan beberapa jenis ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kelahiran baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagai contoh, Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kelahiran baginda tersebut dengan cara berpuasa. Maka kita juga selaku umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harus ke atas kita untuk kita melakukan beberapa jenis ketaatan pada hari kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda kita mensyukuri nikmat yang besar yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, iaitu nikmat pengutusan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, seorang bapa tatkala lahirnya anak baru baginya, lahirnya seorang bayi bagi bapa tersebut, maka biasanya kalau dalam mazhab Imam Syafi'i disunatkan agar bapa tersebut melakukan akikah pada hari yang ketujuh kelahiran anak tersebut. Dilakukan akikah syukran lillah, dilakukan akikah kerana bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat kelahiran yang baru tersebut. Maka begitulah juga kita, tuan-tuan dan Allah Subhanahu wa taala, kita mengadakan sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menzahirkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menzahirkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ibadat-ibadat yang tertentu, ketaatan-ketaatan yang tertentu. Sebagai contoh, kita berhimpun beramai-ramai dalam masjid, kita mendengar bacaan Al-Quranul Karim, mendengar siratun nabawiyah, mendengar puji-pujian terhadap Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menjamu, memberi makan kepada manusia. Maka itu adalah di antara ketaatan-ketaatan yang kita lakukan untuk menzahirkan rasa cinta, untuk menzahirkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat kelahiran baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka tuan-tuan dan Allah Subhanahu wa taala mengadakan sambutan Maulid Rasul adalah satu perkara yang harus. Kalau mereka ada di kalangan manusia yang mengatakan bahawasanya mengadakan sambutan Maulid Rasul adalah satu perkara yang tak patut dilakukan, maka orang tersebut adalah orang yang bermasalah di sudut akal fikirannya, tuan-tuan. Nabi SAW menganjurkan kepada kita, sebagaimana yang ternyata dalam hadis baginda SAW, di mana Rasulullah berpuasa pada hari Isnin, dan itu merupakan isyarat kepada kita harus kita mengadakan satu perkara, kita melakukan satu ketaatan untuk menzahirkan rasa kegembiraan kita, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. La mani', tidak ada tegahan dalam perbuatan tersebut. Orang yang pertama yang telah mengasaskan atau yang telah mengadakan sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Sultan Malikul Muzaffar
Abu Sa'id Al-Kukabri, Malikul Irbil, iaitu raja yang menguasai satu wilayah yang bernama Irbil yang berada di kota Iraq. Maka Malikul Muzaffar ni tuan-tuan, beliau telah melakukan satu perkara yang tak pernah dilakukan oleh orang yang sebelumnya. Beliau hidup pada kurun yang ke-7 Hijriyah. Apa yang beliau lakukan? Beliau mengadakan sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam besar-besaran, tuan-tuan, Maulid Akbar. Dalam majlis beliau tersebut, beliau menjemput golongan para ulama, para muhaddisin, golongan ahli sufi yang hakiki. Beliau menjemput golongan para fuqaha, menjemput golongan para golongan rakyat. Kesemuanya berhimpun di istana beliau untuk mengadakan sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam majlis sambutan tersebut dinyatakan oleh para ulama, beliau adakan bacaan Al-Quranul Karim. Kemudian beliau adakan pembacaan qasidah muji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau menjamu ataupun menghidangkan makanan kepada manusia yang hadir pada ketika itu. Kata para ulama, sebanyak 5,000 ekor kambing telah pun disembelih pada hari tersebut untuk diberikan makan kepada hadirin yang hadir. 10,000 ekor ayam telah disembelih pada hari tersebut untuk diberi makan kepada tetamu-tetamu yang hadir. 100,000 ketul keju disediakan bagi mereka-mereka yang hadir. Dan begitu juga 30,000 pinggan yang berisi dengan halwa, iaitu manis-manisan, dihidangkan kepada seluruh yang hadir pada hari tersebut. Namun tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada walau seorang ulama pun yang mengatakan bahawasanya perbuatan yang dilakukan oleh Malikul Muzaffar itulah satu perbuatan yang keji, satu perbuatan yang syirik, satu perbuatan yang boleh menyebabkan dia dihumbankan ke neraka. Tak ada walau seorang pun, tuan-tuan. Melainkan kesemua para ulama yang hadir pada ketika itu memandang baik apa yang dilakukan oleh Malikul Muzaffar. Mengadakan sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam huwa syai'un hasan. Ia adalah satu perkara yang baik, walaupun dia tak pernah dilakukan pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam atau golongan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, dia perkara baru yang diadakan dalam agama ini terbahagi pada dua. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, al-bid'atu bid'atan. Bermula bid'ah itu dua jenis bid'ah. Bid'atun mahmudah wa bid'atun mazmumah. Bid'ah yang keji dan bid'ah yang terpuji, bid'ah yang baik. Bid'ah yang terpuji, tuan-tuan, adalah bid'ah yang satu perkara baru yang dilakukan dalam agama, yang mana perkara baru tersebut ia muafakat dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Adapun bid'ah yang keji, tuan-tuan, adalah satu perkara baru yang diadakan dalam Islam yang bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Maka kata para ulama, mengadakan sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah satu perkara yang hasan, satu perkara yang baik, satu perkara yang harus dilakukan, kerana dia termasuk di dalam bid'ah hasanah, bid'ah mahmudah, bid'ah yang baik dan bid'ah yang terpuji. Kerana apa yang kita lakukan di dalam Maulid Rasul, dalam sambutan Maulid Rasul adalah tausiyah, memberi wasiat kepada manusia agar melakukan kebaikan. Yang kita lakukan di dalam Maulid Rasul adalah membacakan siratul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dilakukan dalam majlis sambutan Maulid Rasul adalah membaca qasidah memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kesemua perkara tersebut adalah perkara yang baik. Tidak ada perkara-perkara yang kecil, tidak ada perkara-perkara maksiat yang dilakukan ketika mana diadakan majlis sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala,
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dih. Wa la yanqusu min ujurihim syai'." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melakukan perkara baru, yang merintis perkara baru dalam agama, maka baginya pahala di atas perbuatan tersebut dan pahala mereka-mereka yang turut melakukan perkara tersebut, tanpa berkurang sedikit pun daripada pahala-pahala mereka yang mengikuti perbuatan tersebut. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, "Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man 'amila biha min ba'dih min ghairi an yanqusa min awzarihim syai' aw kama qala." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang merintis satu perkara yang buruk dalam Islam, yang bercanggah dengan Al-Quran dan Al-Hadis, maka baginya dosa terhadap perbuatan baru yang dilakukan tersebut, dan dosa bagi mereka yang turut mengikut melakukan perbuatan tersebut tanpa berkurang sedikit pun daripada dosa-dosa mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengatakan bahawasanya orang yang melakukan bid'ah yang baik, bid'ah yang terpuji dalam Islam, yang selari dengan Al-Quran dan Al-Hadis, maka dia akan dikurniakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan bahawasanya orang yang melakukan bid'ah yang dikeji, bid'ah yang bercanggah dengan Al-Quran dan Al-Hadis, maka ia adalah satu perkara, maka orang tersebut akan mendapat dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sinilah tuan-tuan, Al-Imam Syafi'i rahimahullah membahagikan bid'ah kepada dua, bid'ah hasanah dan bid'ah mazmumah. Bid'ah yang baik dan bid'ah yang keji. Adapun sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam termasuk di bawah bid'ah mahmudah, bid'ah yang terpuji. Di antara bid'ah yang lain tuan-tuan, kalau kita lihat, bid'ah meletakkan titik di dalam Al-Quran dan meletakkan baris di dalam Al-Quran. Ketika mana Al-Quran itu ditulis tuan-tuan, dicatatkan oleh golongan para sahabat pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Al-Quran itu ditulis dalam keadaan tanpa ada titik dan tanpa ada baris. Begitulah pada zaman Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, ketika mana baginda Sayyidina Utsman menyuruh umat Islam menyalin, menyuruh sahabat yang lain menyalin lebih kurang 5 ataupun 6 nuskah Al-Quranul Karim, maka Al-Quran yang disalin ketika itu tidak ada titik padanya dan tidak ada baris padanya. Sehinggalah datang pada zaman tabi'in, yaitu Yahya bin Ya'mur. Beliau lah yang bertanggungjawab meletakkan titik dan meletakkan baris dalam Al-Quran. Maka kalaulah tuan-tuan segala perkara baru yang tak pernah dilakukan oleh Rasulullah adalah satu perkara yang keji, satu perkara yang dilarang dalam Islam, maka apa kita nak kata kepada perbuatan golongan tabi'in, Yahya tersebut yang telah meletakkan baris dan telah meletakkan titik dalam Al-Quranul Karim. Sebahagian manusia mereka menolak sambutan Maulid Rasul dengan mengatakan bahawa Maulid Rasul adalah bid'ah mazmumah, bid'ah yang keji, yang perlu dielakkan, jangan dilakukan konon-kononnya tuan-tuan. Sedangkan kita Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahawasanya tidak, ia adalah satu perkara bid'ah hasanah dan ia selari dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka ia boleh dilakukan. Kalaulah dikatakan semua bid'ah itu adalah bid'ah yang sesat, maka jangan baca Al-Quran. Buang titik-titik yang ada dalam Al-Quran dan buang segala baris yang ada dalam Al-Quran. Tengok boleh baca tak tidak. Al-Quran yang sekarang ni tuan-tuan ada titik dan ada baris pun, tu pun masih lagi salah bacanya. Apatah lagi kalau kita buangkan titik dan kita buangkan baris. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga mengadakan membuat mihrab macam seperti yang berada di hadapan kita ini tuan-tuan. Pada zaman Rasulullah SAW tidak ada mihrab. Begitu juga dengan zaman para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in, tidak pernah dilakukan mihrab. Tak pernah dibuat mihrab. Dan orang yang pertama mengadakan mihrab tuan-tuan,
yang melakukan mihrab, yang membina mihrab adalah Ibn Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz. Dan perbuatan beliau tersebut tidak ada seorang pun di kalangan para ulama yang mengingkarinya. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, jelas dalam Islam bahawa ada dua jenis bid'ah yang hasanah dan bid'ah yang dhalalah, bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang dikeji. Dan tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, tujuan kita mengadakan sambutan Maulid Rasul seperti mana yang disebutkan oleh para ulama adalah untuk menzahirkan cinta dan kasih kita kepada Rasul, menzahirkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang insan yang sangat-sangat agung, tuan-tuan. Muhammad kullu ma fika azim. Muhammad, seluruh yang ada padamu sungguh agung. Segala perkara yang ada pada baginda sallallahu alaihi wasallam, tidak kira sama ada yang ada pada zahir jasad baginda ataupun yang ada pada batin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kesemuanya agung belaka. Nabi sallallahu alaihi wasallam, pribadi baginda sallallahu alaihi wasallam adalah pribadi yang agung. Tatkala Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah akhlak seperti mana yang terkandung di dalam Al-Quran. Segala sifat-sifat yang baik yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar dilakukan oleh manusia di dalam Al-Quran ada tercermin di dalam jasad baginda, ada tercermin pada jasad baginda sallallahu alaihi wasallam. Segala sifat yang baik yang disebutkan dalam Al-Quran yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang, kepada manusia agar bersifat dengannya, ada pada diri baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi yang sangat kacak rupa paras baginda, dan sangat merdu suara baginda. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, ma ba'atha Allahu nabiyyan illa hasanal wajh wa hasanal saut wa inna nabiyyakum ahsanuhum sauta wa ahsanuhum wajha, atau kama qala. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengutuskan seorang nabi melainkan nabi tersebut pasti memiliki rupa paras yang cantik, rupa paras yang segak dan suara yang merdu. Dan sesungguhnya nabi kalian adalah nabi yang paling kacak rupa parasnya dan yang paling merdu suaranya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang paling kacak rupa parasnya, tuan-tuan, dan nabi yang paling merdu suaranya. Nabi Yusuf alaihi salam adalah seorang nabi yang terkenal dengan ketampanan rupa parasnya. Pun begitu, tuan-tuan, ketampanan Nabi Yusuf alaihi salam, setampan-tampan Nabi Yusuf alaihi salam masih lagi tidak boleh menandingi tampannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama, Nabi Yusuf alaihi salam dikurniakan 1/2 daripada kecantikan, setengah daripada kecantikan. Adapun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikurniakan seluruh kecantikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aminah radhiyallahu anha, satu ketika bonda baginda sallallahu alaihi wasallam, tatkala satu malam beliau bermimpi. Beliau melihat kepada sepohon pokok yang begitu besar. Pada pokok tersebut ada bintang-bintang padanya yang bergemerlapan. Di antara bintang-bintang tersebut ada satu bintang yang cahayanya mengalahkan cahaya bintang-bintang yang lain. Bersinar cemerlang mengalahkan cahaya bintang-bintang yang lain. Maka tatkala nak Sayyidah Aminah melihat kepada bintang yang satu tersebut, tiba-tiba bintang tersebut gugur di atas hibaan Sayyidah Aminah. Maka Sayyidah Aminah terjaga, tuan-tuan. Maka Sayyidah Aminah pun terus menceritakan kepada Abdullah yang merupakan bapa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Abdullah berkata,
pergilah kamu bertemu dengan Khalifah bin Attab. Pergilah kamu bertemu dengan Khalifah bin Attab dan ceritakan kepadanya apa yang kamu alami, kerana dia adalah seorang yang boleh mentafsirkan mimpi. Maka pergilah Aminah bertemu dengan Khalifah bin Attab, menceritakan apa yang dialami oleh beliau. Maka kata Khalifah bin Attab, adapun pohon pokok yang kau lihat dalam mimpi tersebut, ia isyarat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Adapun nujum, bintang-bintang yang kamu lihat di atas pokok tersebut, ia isyarat kepada golongan para anbiya yang lahir daripada anak cucu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan bintang yang satu yang cahayanya itu lebih terang daripada cahaya bintang-bintang yang lain, mengalahkan cahaya yang terbit daripada bintang-bintang yang lain, itu isyarat kepada Rasul terakhir yang diutuskan kepada manusia. Dan gugurnya bintang tersebut ke atas ribaanmu, itu isyarat bahawasanya kamulah yang akan mengandungkan dan melahirkan anak tersebut, Rasul tersebut. Maka Sayyidah Aminah, tuan-tuan, tatkala mendengar khabar tersebut, beliau begitu gembira sekali, kerana beliau mengetahui bahawasanya beliau sedang mengandungkan seorang insan yang sangat-sangat istimewa, yaitu Rasul penghulu bagi sekalian anak Adam, penghulu bagi sekalian para anbiya, yaitu Rasul yang terakhir diutuskan kepada umat manusia. Kata Sayyidah Aminah, tatkala sepanjang beliau mengandungkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau tak pernah merasakan kesakitan seperti mana yang dirasai oleh ibu-ibu lain yang mengandung. Sehingga diceritakan, tuan-tuan, tatkala Sayyidah Aminah keluar daripada rumah beliau, maka beliau mendapati burung-burung berterbangan datang menghampiri beliau, kerana menghormati dan memuliakan insan yang berada dalam kandungan beliau. Dan tatkala beliau ingin pergi ke perigi untuk mengambil air dalam perigi, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, air dari dalam perigi tersebut akan naik sehingga ke permukaan, ijlalan bil habib, kerana memuliakan insan yang berada dalam kandungan Sayyidah Aminah radhiyallahu anha. Dan mati Allah Subhanahu wa taala, sehinggalah pada tanggal 12 Rabiul Awal, Sayyidah Aminah telah melahirkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Terbit tatkala dilahirkan baginda sallallahu alaihi wasallam, terbit bersama-sama dengan baginda cahaya begitu terang sehingga menerangi satu istana di Basrah. Terangnya cahaya tersebut, kata para ulama, sehingga Sayyidah Aminah mampu melihat dengan jelas tengkok unta yang berada di Basrah. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW dilahirkan dalam keadaan makhul, madhun dan makhtun. Kita berhenti sebentar. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, Nabi Muhammad SAW tatkala dilahirkan, beliau telah pun dilahirkan dalam keadaan makhul, madhun dan makhtun. Iaitu baginda telah pun dilahirkan dalam keadaan telah pun bercelak, tuan-tuan, dan jasad baginda berminyak. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam telah pun dilahirkan dalam keadaan telah pun dikhatankan. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam adalah seorang insan yang agung, seorang insan yang segala yang ada pada diri beliau agung belaka, tuan-tuan. Tak kira sama ada yang dari sudut pribadi maupun dari sudut rupa paras baginda. Dan kita selaku sebagai umat Islam, umat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajib ke atas kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah satu perkara yang wajib. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, mengapa tidak kita mengasihi Rasul sallallahu alaihi wasallam sedangkan baginda adalah muallimut tauhid, sedangkan baginda merupakan insan yang mengajarkan tauhid kepada kita, tuan-tuan. Mengapa tidak kita perlu mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah insan yang memberikan syafaat kepada umat-umat baginda.
Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, syafaati li ahli al-kaba'ir min ummati. Syafaatku adalah milik umat-umatku yang melakukan dosa besar. Maka satu ketika tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala diceritakan dalam hadis, tatkala berlakunya siksaan yang begitu hebat terhadap mereka yang berada di padang mahsyar, tuan-tuan, yaitu mereka-mereka yang melakukan dosa besar, maka mereka, sebahagian di kalangan mereka telah pun pergi bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Tatkala bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, beliau berkata, wahai Adam, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar diringankan azab pada hari ini. Maka kata Nabi Adam alaihissalam, lastu syai'an, aku bukanlah orangnya. Pergilah kamu bertemu dengan Ibrahim alaihissalam. Kemudian tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, mereka pun pergi bertemu dengan Ibrahim alaihissalam. Tatkala bertemu dengan Ibrahim alaihissalam, benda yang sama mereka katakan, benda yang sama diucapkan oleh Ibrahim alaihissalam, lastu syai'an, aku bukanlah orangnya. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, kata Ibrahim alaihissalam, pergilah kamu bertemu dengan Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa juga berkata perkara yang sama, tuan-tuan, lastu syai'an, aku bukanlah orangnya. Pergilah kamu bertemu dengan Isa alaihissalam. Kemudian mereka bertemu pula dengan Nabi Isa alaihissalam, kata Isa alaihissalam, aku bukan orangnya. Pergilah kamu bertemu dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala mereka pergi bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ana laha, akulah yang memiliki syafaat tersebut. Terus Rasul sallallahu alaihi wasallam turun sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu diperintahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, irfa' ra'sak wasal tu'ta washfa' tushaffa'. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, mintalah syafaat saya, engkau akan diberikan syafaat. Berilah syafaat saya, syafaatmu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mintalah apa jua hajat, nescaya akan diperkenankan hajat tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diringankan pada azab pada hari tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala perkenankan. Itu syafaatul uzma, tuan-tuan. Syafaatul uzma ia hanya milik kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang lain tak digunakan syafaatul uzma. Kemudian wajib ke atas kita, tuan-tuan, mencintai dan mengasihi Rasul sallallahu alaihi wasallam melebihi cinta kita terhadap diri kita, cinta kita terhadap ahli keluarga kita, dan cinta kita kepada harta kita. Satu ketika seorang sahabat namanya Zaid bin Al-Duthnah. Zaid Al-Duthnah, beliau ditangkap oleh musyrikin Quraisy, lalu digantung di atas kayu dan dihunuskan pedang, tuan-tuan, untuk dibunuh. Maka kata Abu Sufyan kepada Zaid ketika itu, wahai Zaid, adakah kamu mahu agar tempat kamu ini adakah kamu mahu sekiranya tempatmu sekarang ini digantikan dengan Muhammad dan kamu dibebaskan dan kamu pulang ke pangkuan keluargamu dengan selamat? Maka kata Zaid Al-Duthnah, la wallahi, tidak sekali-kali demi Allah. Aku kata beliau, aku tidak redha Muhammad itu disakiti walaupun dengan sebilah jarum, walaupun dengan sebilah duri pada kaki baginda. Begitu, tuan-tuan, kita lihat bagaimana sikap golongan para sahabat mengasihi Rasul sallallahu alaihi wasallam melebihi kasih mereka terhadap diri mereka. Sanggup menggadaikan nyawa mereka semata-mata keselamatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, satu ketika Sayyidina Umar berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inni uhibbuka akthar min kulli makhluq. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku mencintaimu melebihi cintaku kepada seluruh makhluk. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akthar min nafsik. Akthar min nafsik,
wa ahlika wa malik, adakah cintamu terhadapku itu melebihi cintamu terhadap dirimu, terhadap ahli keluargamu dan terhadap harta-harta milikmu? Maka kata Sayyidina Umar, na'am ya Rasulullah, ya Rasulullah. Maka kita lihat tuan-tuan, bagaimana Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam melebihi cinta beliau terhadap diri beliau, cinta beliau terhadap ahli keluarga beliau, dan cinta beliau terhadap harta-harta beliau. Satu ketika ada seorang sahabat datang bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat tersebut, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, mata sa'ah." Ya Rasulullah, bilakah akan berlakunya kiamat? Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang kamu sediakan untuk menghadapi hari kiamat? Maka kata sahabat tersebut, wahai Rasulullah, aku tak banyak melakukan amal ibadah, aku tak banyak berpuasa dan aku tak banyak bersedekah. Cuma tinggal lagi aku begitu mengasihi Allah dan Rasulnya. Kata beliau, cuma tinggal lagi aku begitu mengasihi, begitu mencintai Allah dan Rasulnya. Maka apa respon Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, anta ma'a man ahbabt. Kamu kelak pada hari kiamat akan bersama-sama dengan orang yang kamu cintai. Maka tuan-tuan hati Allah Subhanahu wa taala, ini satu isyarat yang begitu besar daripada Rasulullah. Barang siapa yang mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kecintaan yang hakiki, dengan kecintaan yang sebenar, maka dia akan bersama-sama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika dalam syurga kelak pada hari kiamat. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan, agar Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan kita semua dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga kelak. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah taala jadikan kecintaan kita terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam akan sebagai kecintaan yang hakiki dan kecintaan yang sebenar. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua dan seluruh ahli keluarga kita ke dalam syurga berhimpun dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak insya-Allah. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, kecintaan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam ia tidak akan bermanfaat kalau semata-mata ia hanya berlegar pada lidah kita tuan-tuan. Kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam hendaklah dibuktikan dengan ikutan kita terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi dari sudut akidah tuan-tuan. Akidah Rasul SAW, kalaulah kita benar-benar cinta kepada Rasulullah, maka hendaklah kita mengikut akidah Rasulullah. Kalaulah benar-benar kita mencintai Rasulullah, mengasihi Rasulullah melebihi kasih kita terhadap diri kita dan ahli keluarga kita dan harta-harta kita, maka hendaklah kita buktikan, hendaklah kita berpegang teguh dengan akidah Rasul SAW. Akidah Rasul SAW tuan-tuan adalah meyakini bahawasanya Allah Subhanahu wa taala tak sama dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluknya. Maka Allah Subhanahu wa taala ada tanpa bertempat, dan Allah Subhanahu wa taala tidak diliputi oleh sebarang arah yang enam. Allah Subhanahu wa taala tidak ada baginya anggota yang besar maupun anggota yang kecil. Barang siapa yang berpegang teguh dengan akidah ini tuan-tuan, maka dia akan beroleh kesejahteraan di dunia dan akhirat insya-Allah. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, ingat, cinta kepada Rasulullah adalah satu perkara yang wajib. Maka hendaklah kita ajarkan kepada anak-anak kita dan ahli keluarga kita, kerabat-kerabat kita, agar mereka juga mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Sekadar ini saja yang dapat saya kongsikan pada malam ini. Malam ini kita tak buka kitab. Malam ini kita cerita sikit tentang Maulid Rasul, tentang kecintaan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tentang keharusan menyambut sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Kita tahlil 3 kali dan selawat 3 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Akramakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.